Bertahun lamanya kita menantikan pengeluar peranti menawarkan telefon dengan skrin boleh lipat pada harga mampu milik. Akhirnya tahun ini Tecno hadir dengan Phantom V Flip, iaitu telefon jenis clamshell ataupun jenis flip yang paling murah di pasaran. Oppo Find N3 jual menghampiri 4,000, Samsung jual Z Flip mereka hampir 5,000, 4,000 ke atas. Tetapi Tecno pada harga 2,999 untuk sebuah telefon lipat ini adalah harga murah yang tidak masuk akal. Dan adakah peranti ini sesuai untuk anda yang tidak pernah menggunakan peranti lipat dan bagus untuk anda sebagai satu peranti pertama, ataupun sebaliknya? Sebelum saya kongsikan pendapat selepas menggunakan peranti ini untuk beberapa minggu, anda boleh lihat spesifikasi penuh peranti ini di skrin sekarang. Baiklah, seperti biasa saya akan mula bercakap mengenai skrin terlebih dahulu. Skrin di dalam ini adalah 6.9 inci AMOLED jenis LTPO dengan kadar segar semula yang terhad kepada 10Hz hingga 120Hz. Walaupun di LTPO ia tidak seperti pesaing lain yang boleh memaparkan kandungan sehingga 1Hz. Di skrin luar adalah 1.32 inci dengan 60Hz juga AMOLED. Kecerahan di dalam ni hanya terhad kepada 1000 nits sahaja, yang mana agak kurang memuaskan kerana pesaing sekarang semua sudah 2000 dan ke atas ataupun paling tidak 1500 dan ke atas. Walaupun tidak begitu terang, saya amat terkejut yang Tecno boleh hadir dengan satu skrin yang kesan lipatannya tidak begitu jelas kelihatan. Anda hanya akan rasa kesan lipatan itu apabila anda menatal skrin daripada atas dan ke bawah. Itu pun rasa macam biasa-biasa saja. Tetapi lain-lain anda akan mempunyai pengalaman penggunaan skrin yang memuaskan. Skrin terhad kepada resolusi Full HD Plus sahaja, tetapi kandungan seperti YouTube, Netflix semua tiada masalah untuk dimainkan. Tetapi untuk Netflix ia tidak menyokong HDR, malah hanya terhad kepada standard resolution sahaja ataupun SD. Dan paling mengecewakan cakap pasal Netflix, Prime Video dan beberapa aplikasi penstreaman lain kerap gagal memainkan apa jua video. Kadang-kadang saya berjaya memainkan 2-3 episod, kemudian episod keempat ia tidak boleh lagi memproses dan hanya memaparkan loading ataupun memuatkan, sehinggalah peranti ini terkunci dengan sendiri. Jadi itu adalah satu isu dari segi, mungkin dari isu kualiti paparan ataupun mungkin juga isu perisian yang kerana masih tidak mesra dengan pelbagai aplikasi penstreaman yang ada di Malaysia. HiOS ini adalah satu sistem operasi yang sangat mirip dengan dijalankan pada Infinix GT 10 Pro yang saya ulas sebelum ini, iaitu sistem operasi daripada China yang tiada aplikasi gendut yang mengarut. Sistem operasi pada peranti ini adalah seakan One UI kali pertama menawarkan peranti lipat ataupun peranti flip kerana tidak begitu banyak ciri multi tugasan yang kita boleh memanfaatkan skrin lipat ni. Selain hanya kita boleh flex dan berlagak dengan orang, telefon bawah 3000 aku boleh dilipat dan dibuka. Okey, ada juga beberapa fungsi boleh lipat yang tersendiri seperti flex mode pada aplikasi kamera, YouTube dan banyak aplikasi Google kerana ia adalah menggunakan Android 13 yang sudah mesra dengan peranti boleh lipat. Sebelum saya bercakap mengenai kamera dan audio, saya akan cakap mengenai prestasi peranti ini terlebih dahulu. Dijana dengan MediaTek Dimensity 8050, dipadankan dengan memori LPDDR4X 8GB RAM, ada sedikit sokongan memori maya tambahan yang terhad dan juga storan dalaman UFS 3.1 256GB. Dari spesifikasi tadi pun kita dah tahu yang ini adalah sebuah peranti kelas pertengahan yang baik. Kecuali pada bahagian memori LPDDR4X tu agak mengecewakan kerana menyebabkan beberapa operasi pada peranti ini berfungsi dengan lambat. Bermain permuah setakat Monopoly Go, Marvel Snap dan Asphalt 9 tiada masalah pada peranti ini. Cuma peranti ini boleh menghadapi isu memanas yang agak serius, tetapi tidak sepanas Samsung Galaxy S23 FE ataupun tidak akan panas seperti peranti lipat yang popular sekarang seperti Oppo ataupun juga Samsung. Baiklah, kita beralih kepada bahagian kamera pula. Okey, dia bagus tapi tak cukup bagus untuk peranti yang bernilai 2700. Baiklah, sensor yang digunakan adalah 60 megapiksel untuk sensor utama dan juga satu sensor sudut ultra lebar, yang mana hasil gambarnya adalah baik jika mempunyai cahaya yang mencukupi dan apabila sampai saja waktu gelap, senja dan malam, ia penuh dengan hingar dan menyegarkan. Walaupun begitu, ciri AI cam yang terbina pada peranti ini cuba memproses semula imej-imej yang telah ditangkap kepada hasil yang lebih menakjubkan.
Wajah manusia mungkin sedikit lembut tetapi pemandangan, makanan dan sebagainya akan nampak mempunyai kontras yang baik dan warna yang cukup tajam, malah menyedapkan mata. Cuma dia ada sedikit masalah seperti peranti Sony yang mana dalam viewfinder kita tak nampak hasil gambar yang sempurna itu, hanya berlaku selepas kita ambil gambar. Jadi itu adalah satu perkara yang agak sukar untuk saya terima. Baiklah, sekarang saya akan beralih kepada bahagian bateri pula. Okey. Bateri peranti ini agak kecil, 4000 mAh saja, dan pengecasan pula menggunakan Tekno 45W USB-A, USB-C, iaitu pengecasan mereka yang tersendiri. Ini bermakna saya tidak boleh menggunakan pengecas gun saya, pengecas OnePlus saya dan lain-lain yang mempunyai kuasa 100W ataupun 65W dan lain-lain. Dan ketahanan bateri pula adalah sekitar 4 jam SOT untuk penggunaan yang sangat ringan. Tapi kalau saya mula saja bermain permuah, banyak merakam video, banyak menggunakan media sosial ataupun menulis artikel dan sebagainya, ketahanan bateri peranti ini adalah sekitar 1 ke 2 jam SOT saja. Ya, itu agak teruk dan itu adalah perkara yang saya tak boleh maafkan. Cakap pasal bateri, dalam tetapan peranti ini ada satu ciri bateri yang cukup menarik. Battery Lab itu satu kategori utamanya dan di dalamnya ada battery saving setting, battery setting dan beberapa ciri bateri lain yang akan menjimatkan peranti ini. Malah ia juga dikuasakan dengan AI pada peranti ini untuk mengoptimasikan lagi pengecasan dan juga kesihatan bateri peranti. Itu satu ciri yang sekarang sudah ramai pengeluar daripada China cuba mengintegrasikan kepada peranti-peranti mereka, dan saya agak gembira untuk melihat Tekno juga menyertakan ciri yang lebih kurang sama. Sekarang saya nak cakap sikit pasal rekaan. Peranti ini tidak lurus, maknanya tidak buka dengan cukup tegak kerana kualiti engsel yang tidak begitu memuaskan. Dia ada macam ada seakan spring di belakang. Kita boleh buka sikit. Ini satu yang bagus, tapi bila dah buka sampai ke belakang, ia longgar. Kemudian rekaan skrin luar ni, itu skrin bulat. Saya suka skrin bulat ni sebab ia menawarkan fungsi seakan jam tangan pintar, dan mereka yang menggunakan peranti tidak lagi perlu mengenakan jam tangan pintar kerana mempunyai akses kepada notifikasi, memainkan media, penggera dan beberapa widget lain yang pasti sangat membantu. Malah kamera juga boleh diakses pada belakang ini dan menggunakan AI untuk mengesan senyuman, mengesan gesir tangan dan sebagainya untuk terus mengambil gambar ataupun video. Peranti ini juga nampak macam dia lipat sepenuhnya, tapi kalau anda teliti di bahagian engsel ni, dia masih lagi ada ruang yang kecil yang berpotensi habuk boleh masuk di dalam ini dan terus merosakkan peranti ini sebab ia tiada sebarang perlindungan habuk ataupun air. Baiklah, saya masih rasakan Phantom V Flip adalah sebuah peranti flip ataupun peranti dengan skrin boleh lipat gaya clamshell yang paling berbaloi anda boleh miliki. Dengan harga RM2,999 iaitu sekitar 0.5 kali ganda lebih murah berbanding pesaing. Ini mungkin adalah peranti yang anda boleh cuba untuk miliki sendiri untuk merasakan apa hype-nya menggunakan peranti lipat ni. Betul ke memudahkan? Betul ke excited? Kalau anda tak tahu, anda boleh cuba gunakan peranti ini sebab ini yang anda confirm boleh beli pada harga yang tidak koyak poket. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.